ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya tidak beriman seseorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihannya, dengan ketentuannya, maka pada malam ini kita dapat lagi meneruskan majlis cinta Allah, pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. InsyaAllah pada malam ini kita mensyarahkan kitab cinta Allah, yakni kitab yang ke-36 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Ihya ini. Syarahan kitab cinta Allah kita masuk kali yang ke-7. Dan majlis pengajian kitab Ihya kita malam ini merupakan kali yang ke-46. Jadi sebelum kita sambung perkongsian untuk malam ini, saya suka untuk membawa tuan-tuan mengimbas sedikit sahaja daripada apa yang telah kita kongsikan dalam kuliah sebelum ini. Dalam kuliah yang lepas, tajuknya menyelam ke dasar lautan cinta Allah. Antara yang kita sentuh ialah tentang arash Allah. Kita sentuh tentang arash di atas air. Kita ada sentuh tentang yang mana ada terlebih dahulu antara arash dengan air, ataupun sekaligus. Yang kita sentuh juga, mengapa mesti ada air? Tak bolehkah kalau ada arash sahaja? Yang kita sentuh juga, Iblis pun dia ada buat singgah sananya di atas air, yakni di lautan. Yang kita sentuh juga kisah Ibnu Sayyad, satu orang budak kecil yang hidup pada zaman Rasulullah di Madinah, yang mana dia ini disangkakan sebagai Dajjal oleh sebahagian orang, termasuklah oleh Sayyidina Umar. Jadi Ibnu Sayyad ini ketika ditanya oleh Nabi, apa yang engkau nampak? Dia kata, aku nampak singgah sana di atas air. Nabi bagi tahu yang kamu nampak tu ialah singgah sana iblis. Kemudian yang kita sentuh juga lagi, cara iblis dan syaitan menjauhkan manusia daripada belajar dan beramal ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu tarikhah, yang di dalamnya terkandunglah pelajaran-pelajaran dan maqam-maqam ma'rifah, mahabbah, musyahadah, mukasyafah dan sebagainya. Jadi ada beberapa cara yang iblis dan syaitan guna supaya kita ni tak belajar ilmu-ilmu bahagian ini. Yang pertama, dia cuba halang dengan cara kasar. Cara kasar ini maksudnya dia menjauhkan manusia daripada agama, dan cara ini sangat berkesan. Dia buatkan kita ni tak minat dengan hal ehwal agama. Apabila kita tak minat dengan agama, dah tentulah kita tak belajar lah ilmu-ilmu tasawuf ni. Itu cara yang kasar. Yang kedua, iblis dan syaitan juga menggunakan cara halus. Apabila dia gagal nak menyekat orang daripada minat dengan agama, orang yang minat dengan agama ini pun dia jauhkan juga daripada ilmu tasawuf kesufian ini. Bagaimanakah caranya? Dia sibukkan kita dengan urusan-urusan agama, bukan dengan urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan agama juga. Dia sibukkan kita dengan urusan-urusan agama tertentu, sampaikan kita tak sempat nak belajar ilmu tasawuf, sampaikan kita tak sempat nak mendalami ilmu tasawuf.
Sampaikan kita tak sempat nak mencapai makam-makam dalam tasawuf. Kita sibuk ataupun terlalu sibuk dengan hal-hal agama ni sangat bagus. Itu bukan kata perkara tak bagus, perkara bagus. Yang tak bagusnya, apabila kita sibuk dengan hal ehwal agama ini, sampaikan kita terabai pelajaran-pelajaran yang ma'rifah inilah, pelajaran-pelajaran mahabbah, pelajaran-pelajaran cinta Allah ni, pelajaran-pelajaran musyahadah, pelajaran-pelajaran memandang wajah Allah ni. Kita dah minat agama, kita sibuk dalam juzuk-juzuk tertentu, tetapi sampai terabai pelajaran tasawuf. Itu pun cara dia juga. Antaranya, kita terlalu sibuk dengan kerja-kerja kebajikan. Dia buatkan kita sibuk dengan ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu menyaring hadis. Ini ilmu sangat bagus, tetapi dia jadikan kita sangat sibuk sampaikan terlupa nak belajar yang tasawuf tadi. Dia sibukkan kita dalam ilmu-ilmu tentang cara-cara membaca Al-Quran dan lagu-lagu Al-Quran yang pelbagai jenis. Dia menyibukkan kita dengan hafazan-hafazan. Kita menghafaz Al-Quran, menghafaz hadis, menghafaz kitab-kitab, menghafaz kalam-kalam ulama, menghafaz syair-syair Arab dan sebagainya. Ini semua bagus, tetapi yang tak bagusnya apabila terabai yang pelajaran ma'rifah tadi. Lainnya, dia sibukkan kita dengan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja siasat. Dia sibukkan kita dengan amal ibadah, dengan urusan-urusan fiqh, urusan-urusan hukum hakam, fatwa, halal haram. Dia sibukkan kita dengan isu-isu khilafiyah, sibukkan kita dengan perbahasan, dengan debat, dengan ilmu kalam dan sebagainya. Semua itu bagus, kerana semua itu dalam juzuk-juzuk pelajaran agama. Yang tak bagusnya kalau kita sampai terabai pelajaran tasawuf. Antara lain yang kita sentuh lagi, Iblis juga menjauhkan kita daripada ilmu tasawuf ini dengan cara yang lebih halus lagi. Tadi cara kasar, kemudian cara halus. Ini cara yang lebih halus. Cara yang lebih halus ini dia praktikkan kepada orang-orang yang minat. Mereka ni minat agama dan bagi masa pula untuk belajar tasawuf. Yang tu pun kenal juga dengan dia. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, dia sibukkan kita dengan ilmu tasawuf pula dah. Sampaikan kita terabai yang lain-lain. Duk tumpu tasawuf saja. Sampaikan terabailah kerja-kerja kebajikan, terabailah tumpuan kita kepada masalah umat Islam dan agama Islam, terabailah ilmu-ilmu hadis dan mustalah hadis, terabailah dakwah, terabailah siasah, terabailah ibadah dan lain-lain. Sebab duk tumpu tasawuf pula dah. Dari satu sudut, kita ni dah berjaya dah belajar dan mengamal, tapi terkena pula di situ. Caranya lagi, apabila kita minat dengan ilmu tasawuf ini, dia gelincirkan kita agar kita menjadi berfahaman Jabariyah, ataupun berfahaman Qadariyah, ataupun berfaham falsafah, ataupun terikut ajaran-ajaran sesat, terikut dengan batiniah dan lain-lain. Kalau tak berjaya bahagian itu, kita minat tasawuf, jalan dia betul, dia buatkan kita pula tergelincir dari segi sifat-sifat mazmumah. Dari segi pengetahuan, amalan tu bagus dah, tinggi dah. Dari segi sifat mazmumah pula kena. Antara yang paling mudah dia nak kenakan kita dari segi ikhlas lah. Bahagian ikhlas ni dia boleh menang. Dia buatkan kita tak ikhlas. Jadi iblis dan syaitan ni, dia usaha dengan pelbagai cara supaya kita ni tidak ma'rifah, tidak mahabbah, dan kita tidak mukasyafah, tidak musyahadah akan Allah. Dalam pelajaran yang lepas juga, kita kongsikan, dalam beragama ataupun dalam beraddin ini, kita ni nak ikut siapa? Termasuklah dalam pelajaran tasawuf ni, nak ikut siapa? Kita nak perhatikan siapa dan nak ikut keadaan siapa? Kita sebut itu sebagai R4S. R force. R itu ialah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut dia. Bagaimana keadaan dia? Kerana dialah orang paling tasawuf sekali. Ikut keadaan dia. Selepas daripada dia itu, kita ikut 4 orang sahabat yang utama.
Mereka ni lah orang paling tinggi makam dari segi tasawuf ni, dari segi kerohanian. Ikut keadaan mereka itu. Selain daripada 4 sahabat yang utama, kita ikutlah sahabat-sahabat besar yang lain. R4S, Rasulullah, 4 sahabat utama dan sahabat-sahabat besar yang lain. Kita nak ikut mereka dari segi apa? Dari segi hal ehwal mereka, dari segi keadaan mereka. Kerana mereka inilah yang terbaik dalam tauhid kah, dalam tasawuf kah. Mereka inilah yang paling dekat dengan Allah, yang paling muqarrabin, paling mukasyafah, paling ma'rifah, paling mahabbah, paling karamah, paling musyahadah, paling makam tinggi. Ikut yang itu. Sebahagian orang dia kata Tok Syekh dia lagi hebat. Tok Syekh dia hidup zaman sekarang. Tok Syekh kami wali khutub. Hebat lah, kami ikut dia. Tapi perbuatan Tok Syekh tu tak sama dengan hal keadaan R4S tadi. Sedangkan R4S tadi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih makrifah, lebih tasawuf, lebih makam tinggi lagi. Jadi Tok Guru dia sekadar orang zaman sekarang. Mana boleh nak lawan dengan yang R4S tu. Jadi kita tengok keadaan yang R4S tu, macam mana keadaan mereka ni. Mereka ni orang paling tasawuf. Macam mana keadaan hidup mereka tu. Kita belajar lah dengan Tok Guru keadaan hidup mereka seharian macam mana. Kita ikut yang tu. Jangan ikut yang tak ketahuan yang zaman sekarang ni. Tak tahu siapa-siapa, wali itulah, wali inilah, Sultanul Arifin lah, macam-macam kan. Ikut R4S, selamat. Itulah antara yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas. Sekarang ni pelajaran untuk malam ini. Muka surat yang pertama. Ada 2 jenis kelazatan. Yang pertama, kelazatan yang zahiriah. Kelazatan yang zahiriah ini dinikmati oleh 5 panca indera kita ni lah. Contoh dia, kita boleh melihat yang indah-indah, kita boleh mendengar yang merdu-merdu, kita boleh merasa yang sedap-sedap, kita boleh mencium yang harum-harum, kita boleh menyentuh, memegang, menjamah yang sedap-sedap dipegang. Ini kelazatan zahiriah. Yang kedua, selain daripada kelazatan yang zahiriah, ada kelazatan yang batiniah ataupun kelazatan yang rohaniah. Kelazatan yang rohaniah ini dia umumnya tidak boleh dikesan oleh yang 5 panca indera tadi, tapi ia dikesan oleh qalbu. Contohnya, apabila kita diangkat sebagai pemimpin, kita rasa sedap. Sedap tu di mana? Sedap tu di qalbu, di hati. Dia bukan sedap di mata, bukan sedap di telinga, bukan sedap dicium, bukan sedap di mulut, bukan sedap dipegang. Sedap di qalbu. Ini kelazatan yang rohaniah, batiniah. Kelazatan yang lain juga, yang batiniah, menyampaikan ilmu. Kita cerita ke orang, rasa sedap. Sebab kita tukang cerita tu rasa sedap. Sedap tu di mana? Di dalam. Contohnya lagi, apabila kita dapat kemenangan dalam perang ke, dalam pertandingan ke, dalam sukan ke, sedap tu di dalam. Contohnya lagi, kita berasa tenteram, kita dipandang mulia dan macam-macam. Ini kelazatan yang batiniah. Jadi ada kelazatan yang zahir, ada kelazatan yang batin. Di dunia ini ada kedua-dua jenis kelazatan. Kelazatan yang zahir pun ada, kelazatan yang batin pun ada. Di akhirat pun macam tu juga. Di dalam jannah nanti ada kelazatan yang zahir dan ada kelazatan yang batin. Muka surat kedua. Maqam-maqam kelazatan batiniah di dunia ini. Kelazatan kerohanian di dunia ini semakin meningkat bersesuaian dengan meningkatnya akal dan kesedaran seseorang. Contohnya, kalau bagi budak kecil, bagi bayi, dia ni akan rasa nikmat yang paling tinggi apabila dia mendapat susu dan mendapat belayan ibu dia. Yang ni lah kelazatan paling tinggi. Dia tak boleh nak faham kelazatan-kelazatan yang lain. Kalau bagi kanak-kanak, dia paling seronok main game. Tapi bagi bayi tadi, dia tak boleh faham macam mana seronoknya main game tu, sebab dia belum sampai makam itu. Jadi kelazatan bagi bayi ialah dapat belayan ibu dia. Bila kita meningkat, kita jadi kanak-kanak pula. Kanak-kanak kecil ni, dia akan rasa puas hati, dia rasa paling lazat, paling sedap bila dia dapat main.
dapat barang permainan dan dapat main. Yang ni paling lazat. Yang susu tadi dia dah kurang, tak mau dah susu. Yang belayan mak dia pun dia kurang dah, dia seronok main dengan kawan-kawan lagi. Bagi dia itulah nikmat yang paling tinggi. Apabila dia meningkat ke peringkat remaja, dia punya nikmat paling tinggi pun dah berubah. Ketika itu dia mula seronok nak dapat kenderaan dan nak ada kekasih, nak ada awet, nak ada motor. Yang tu paling lazat bagi dia, sebab mahram dia sudah meningkat. Bila dia jadi dewasa, kelazatan yang paling tinggi bagi dia ialah dapat kerja, dapat pegang duit, dapat berbelanja, dapat berkahwin, dapat pasangan hidup. Yang tu pula paling lazat, sebab mahram dia sudah meningkat. Apabila dia dah mencapai umur yang matang, dia kelazatan tertinggi bagi dia bila dapat penghormatan, bila dapat kuasa, dapat pengaruh, orang pandang, orang angkat dia masa tu sampai waktu dia. Yang tu pula paling lazat. Bila dia lagi berumur lagi, dia nak membina empire, nak lagi hebat. Tetapi kata Imam Ghazali, orang yang paling matang sebenarnya hanya akan berpuas hati jika dia berjaya mencapai ma'rifatullah. Dan selepas daripada ma'rifatullah itulah hasil daripada ma'rifatullah itu. Tetapi orang awam dia tak akan boleh faham di mana lazatnya mencapai ma'rifatullah. Samalah macam kanak-kanak kecil tadi, dia tak boleh terima bila orang dewasa kata paling lazat bila kita dapat kerja, dapat duit, dapat memandu, dapat kahwin, dapat anak. Yang ni paling lazat. Bagi budak kecil 6-7 tahun, dia kata apa lazatnya benda tu? Yang paling lazat sekali ialah bermain dan dapat permainan. Samalah dengan ilmu tasawuf, ilmu ma'rifah tadi. Ulama-ulama mereka mencapai ma'rifah, mencapai macam-macam benda lah mereka capai. Kita kata di mana lazatnya? Sebab kita tidak mencapai mahram yang mereka capai. Jadi ini hanyalah contoh umum untuk memahamkan kita tentang kelazatan ma'rifah itu. Menyaksikan urusan-urusan dalam kerajaan Allah. Apabila kita ni makin lama makin ma'rifah, makin lama makin ma'rifah, kita akan dapat memandang benda-benda yang dalam kerajaan Allah yang sebelum ini kita tak dapat pandang. Tetapi pandang yang dimaksudkan di sini bukanlah pandang dengan mata di kepala, pandang dengan mata hati. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, sekiranya tidaklah syaitan-syaitan itu berkeliling atas hati anak Adam, sudah tentu anak-anak Adam akan melihat ke alam malakut tinggi. Yang kita tak boleh nampak ni, alam malakut tinggi ni, alam malakut rendah pun tak nampak. Sebab apa? Syaitan-syaitan duk berkeliling pada qalbu kita. Kalau syaitan-syaitan ni dia makin tak ada, kita akan semakin nampak alam malakut. Tetapi alam malakut ini dia bukan nampak dengan mata di kepala, dengan mata qalbu. Kalau orang tu dia asyik duk nampak jin, nampak hantu, nampak ni lah makhluk-makhluk puaka semua ni, itu bukan yang dimaksudkan di sini. Yang tu nampak dengan mata ni. Yang tu dia bukan karomah, dia bukan mukasyafah. Yang tu terangkat hijab nampak makhluk lain. Yang dimaksudkan dalam tasawuf ni alam malakut ni, dia satu alam lain yang boleh dinampak dengan mata qalbi. Mengapa kita ni terhijab daripada semua itu? Yang pertama, kerana dari segi hakikatnya, memang pada azali dulu Allah dah tentukan dah, kamu nama sekian, kamu tak akan boleh mencapai untuk memandang ke alam malakut. Dah ditentukan pada azali dulu. Itu dari segi hakikat. Hakikat ni pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tidak akan ditanya. Bahagian tu kita tidak persoal, kerana yang akan ditanya ialah kita, usaha dan ikhtiar kita. Yang kedua, kita terhijab daripada memandang ke dalam kerajaan Allah ini kerana syaitan berlegar-legar pada hati kita. Ini sebagaimana hadis yang disebut tadi. Yang ketiga, kita ini terhijab daripada memandang urusan-urusan kerajaan Allah kerana kita tidak berusaha mencari.
kita tidak belajar dan tidak mengamal pula pelajaran dia. Dan yang keempat, kita terhijab daripada memandang dengan mata hati akan urusan-urusan kerajaan Allah, termasuklah alam malakut, kerana kita ini lebih mencintai, lebih mementingkan, lebih mengutamakan diri sendiri berbanding Allah dan Rasulullah. Nak lagi kuat memandang ke alam-alam jabarut, alam malakut semua ini, dia ni mahabbah tu kena kuat. Untuk mencapai mahabbah, iaitu cinta, dia kena ma'rifah. Ma'rifah ni mengenal, kena kenal Allah. Untuk kenal Allah, dia kena tahu. Kena tahu, kena kenal, kena cinta. Lazat beribadah belum tentu itu sebagai bukti kita sedang berada di jalan yang benar. Contohnya, apabila sebahagian orang dia terlibat dengan ajaran sesat, tapi dia rasa makin sedap beribadah. Kalau kita cuba nak tiun betulkan dia balik pun dia tak mau dah. Sebab dia kata dulu masa sebelum belajar, sebelum ikut tok guru ni, rasa tak apa sedap zikir, tak apa sedap semayang. Sekarang ni dah ikut ajaran ni, rasa sangat lazat. Padahal yang dia ikut tu ajaran salah. Ini pun ada peranan iblis, syaitan jugalah. Maksudnya syaitan tu dah kenakan kita. Bila kita ni dah terikut ajaran yang bermasalah ni, syaitan-syaitan ni pun dia kurangkanlah gangguan tadi. Jadi time semayang kita rasa sedap je. Padahal ajaran yang kita ikut tu kadang-kadang dia tu merosakkan kita dari segi akidah. Dari segi tauhid kita tak perasan. Ajaran-ajaran ini dia akan datang. Yang awal-awal biasanya okey je. Dah tengah-tengah baru dia mula nak melencong. Kadang-kadang dah hujung dah baru nak melencong. Macam-macam lah dalam dunia tasawuf ni. Ini pun peranan syaitan juga. Jadi itu bukan satu bukti lah. Bila kita ikut satu-satu ajaran kita rasa makin sedap lah aku. Belum tentu lagi. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Jadi mengapa kita mesti takut? Yang ini selalu diucapkan oleh orang-orang yang ikut ajaran salah ni lah. Mereka ni dah mula tinggalkan syariat, dah mula buat perkara-perkara yang haram pun buat, perkara maksiat pun buat. Sebab alasannya mereka ni dah peringkat tinggi. Dah peringkat tinggi, dah jadi ahlullah, jadi orang-orang Allah. Jadi kalau kita kata yang ini tak boleh buat, yang ini salah, dia kata kenapa kita nak takut? Kan Allah tu Maha Pengampun. Kita buat, kita minta ampun, confirm dia ampun. Dia Maha Pemurah. Kalau kita buat salah dia tak ampun, dia bukan Maha Pengampun lah. Jadi mereka ini bebas lah nak buat benda-benda salah ni. Jadi bebas. Kerana bagi mereka Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Jadi kita boleh buatlah apa saja. Kita dah buat salah, minta ampun lah. Jadi yang ini kena berhati-hati. Sebab kita mesti ingat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini tidak terhad kepada yang dua tu saja. Dia bukan sekadar Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Banyak lagi maha-maha yang lain nama dia tu. Sekurang-kurangnya 99 nama dalam Asmaul Husna. Semua tu dia lah tu. Bukannya dua saja. Ada banyak lagi. Jadi kita kena terima semua nama-nama dia dan kita kena seimbangkan lah. Bukan nak pakai Maha Pengampun, Maha Pemurah sahaja. Kita tak boleh lupa, walaupun Allah ni Maha Pengampun, Maha Pemurah, dia juga Al-Muhsi. Maksud dia Maha Penghisap. Kita buat salah dia akan kira. Dia juga nama dia Al-Muntaqim. Maksud dia Maha Penyiksa. Buat salah, silap-silap dia seksa. Dia juga yang bernama dia Ad-Dar, yang Maha memudaratkan. Kita silap, buat maksiat, buat dosa, dia akan mudaratkan kita. Jadi kena pakai semua. Tak bolehlah macam yang ajaran bermasalah ni, dia duk guna Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Yang tu je. Jadi dia nak buat salah pun dia buat lah. Sedangkan nama Allah ni banyak lagi yang lain-lain, termasuklah nama-nama yang menghukum. Jadi nama dia bukan yang mengampun, pemurah saja, yang menghukum pun dia juga. Kita belajar ilmu-ilmu tasawuf ini bukan setakat untuk tahu, tetapi juga kita untuk faham. Peringkat bawah tu kita tahulah.
belum tentu faham. Kita belajar lagi, kita naik ke peringkat faham. Kita belajar lagi, naik ke peringkat sedar. Orang yang sampai ke peringkat sedar, dia mula berfikir, dia mula bertindak, dia mula nak mencari pelajaran, dia mula mencari kitab, dia mula mencari majlis-majlis pengajian yang berkaitan. Naik atas lagi, dia bukan sekadar sedar, dia sudah mengamal. Dia pergi belajar tadi, dia amal apa yang dia pelajari itu. Naik satu maqam lagi, dia bukan sekadar amal, dia juga menghayati apa yang dia amalkan tu. Dan naik lagi, dia berjaya mencapai maksud. Begitulah dalam pelajaran tasawuf, yang di dalamnya terkandung segala ma'rifah, segala musyahadah, segala memandang wajah Allah dan lain-lain. Kata Imam Al-Ghazali, maka sekadar ini memberitahukan kepada engkau bahawa ma'rifah akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang paling lazat daripada segala sesuatu, dan tidak ada yang lazat di atasnya lagi. Kata Imam Ghazali, paling lazat ni ma'rifah. Kalau di dunia ni ma'rifah ini mengenal. Mengenal apa? Mengenal siapa? Mengenal akan Allah. Ma'rifatullah. Daripada ma'rifah inilah dia akan datang cinta, yakni mahabbah. Dan akan datang mukasyafah, memandang yang jelas. Kerana itulah Abu Sulaiman Ad-Darani berkata dalam kitab Ihya ni, sesiapa yang pada hari ini dia sibuk dengan urusan diri dia sendiri, maka dia itu esok, yakni di akhirat nanti, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Sesiapa yang pada hari ini dia sibuk dengan Tuhannya, maka dia itu esok di akhirat akan sibuk dengan Tuhan. Jadi kita di dunia ni, kalau kita banyak sibuk dengan makhluk, dengan diri kita sendiri, di akhirat nanti kita akan sibuk dengan diri kita. Kalau di dunia ini kita sibuk dengan Allah, ini ahli-ahli tasawuf lah, ulama-ulama lah, akhirat esok mereka akan sibuk dengan Allah. Jadi huraiannya, macam mana yang dikatakan orang yang sibuk di dunia ni dengan diri dia sendiri, esok di akhirat dia akan sibuk dengan diri dia sendiri. Yang ini ada dua tempat. Yang pertama, ada orang dia sibuk dengan urusan diri dia di dalam neraka. Dia nak melalui satu peringkat ke satu peringkat, duk kena air panas, duk kena pukul, duk kena itu, kena ini. Dia sibuk dengan diri dia di dalam neraka. Itu satu golongan. Ada satu golongan lagi yang dia sibuk dengan diri dia juga, tetapi mereka ini berada di dalam jannah, di dalam syurga. Dia sibuk dengan diri dia. Siapakah mereka? Mereka ini umum kata orang-orang abrar. Apa yang mereka sibukkan? Mereka akan sibuk dengan makan dan minum. Nikmat-nikmat syurga ni, dia sibuk dengan makan dan minum. Sangat bagus. Ada yang sibuk dengan berpasang-pasangan, dengan bidadari, dengan isteri-isterinya. Ada yang sibuk dengan bertakhta, dengan istana-istana dia, dengan pelayan-pelayan dia, dengan kerajaan dia, dengan perhiasan-perhiasan di badan dia. Sibuk dengan kebun-kebun syurganya, sibuk dengan sungai-sungai dalam syurga, sibuk dengan sungai-sungai yang dia punya dasar dia daripada batu-batu permata. Dia sibuk. Maksud dia sibuk dengan diri dia sendiri. Jadi orang yang sibuk dengan diri dia di dunia, akhirat esok dia akan sibuk dengan diri dia. Ada dua tempat. Satu, orang yang dalam neraka duk sibuk kena siksa. Satu lagi, orang yang di dalam jannah, dia akan sibuk menikmati kenikmatan-kenikmatan jannah. Dan Abu Sulaiman kata, ada satu jenis lagi, sesiapa yang pada hari ini sibuk dengan Tuhannya, dia ma'rifah, dia bertauhid, dia memandang Allah, ke mana saja pun mata dia memandang ataupun mata hati dia memandang, dia akan terpandang wajah Allah. Itu bahasa sufi dia lah. Di dunia ni mereka sibuk dengan Allah, akhirat esok mereka akan sibuk dengan Allah. Mereka ni dia tak sibuk dengan makan minum, dengan bidadari, dengan sungai-sungai syurga. Mereka nikmati juga, tapi mereka tak sibuk yang itu. Mereka sibuk dengan kenikmatan yang tertinggi. Mungkin tuan-tuan masih ingat
Di jannah ini, di akhirat nanti ada pelbagai jenis kenikmatan lah. Kita pecahkan kepada 5 kenikmatan tu, tingkat dia. Tingkat yang paling bawah sekali, kenikmatan dia ialah apabila kita terlepas daripada neraka. Itu sangat nikmat dah. Bawah lah tu. Nikmat yang peringkat keempat, apabila kita dimasukkan ke dalam jannah. Itu sangat nikmat dah. Ada atas lagi. Nikmat dimasukkan ke dalam jannah, jannah yang tertinggi, yakni masuk ke dalam kalangan orang-orang mukharrabin. Itu lagi lazat. Di tangga kedua, orang yang mendapat redha Allah. Redha Allah ini dikatakan lebih besar daripada jannah. Jannah pun kalah, redha Allah tu lagi hebat. Dan yang paling atas, tangga pertama, ialah mendapat Allah, yakni memandang Allah. Ada orang sebut sebagai tajalli, ada sebut sebagai musyahadah, ada sebut sebagai memandang. Yang tu nikmat paling tinggi. Semua penghuni syurga ni, dia akan berpeluang untuk memandang Allah. Tapi waktu-waktu tertentu, apabila sampai waktu kita memandang Allah, kenikmatan syurga ni kita tak peduli dah. Sebab tak ada nilai apa-apa dah. Hebat lagi Allah, Tuhan punya syurga. Bagi orang-orang yang arifin, ahli-ahli sufi, ulama-ulama sufi kan, mereka ini akan banyak sibuk dengan kenikmatan tertinggi, yakni memandang akan Allah. Dan kita orang-orang biasa duduk syurga, kita sibuk dengan makan minum, bidadari, istana-istana, sampai waktu memandang Allah baru kita pandang. Kemudian kita kembali kepada sibuk urusan kita tadi. Tapi yang ulama-ulama sufi tadi, mereka sibuk dengan kenikmatan yang tertinggi, yakni memandang Allah. Itu yang Abu Sulaiman kata tadi. Siapa yang di dunia ni dia sibuk dengan urusan diri dia, di akhirat esok dia akan sibuk dengan diri dia. Siapa yang di dunia ini dia sibuk dengan Tuhan dia, akhirat esok dia akan sibuk. Sibuk itu maksud dia bernikmat-nikmat dengan Tuhan. Seterusnya, rahsia nikmat dan azab di akhirat. Habuan baik di akhirat untuk kita tidak lain ialah apa yang kita bawa dari dunia ni. Siksaan di akhirat untuk kita juga sebenarnya kita yang bawa dari dunia ni. Sebahagian ulama berpandangan bahawa perjalanan melintas titian itu tidak lain ialah perjalanan hidup kita di dunia. Sebagaimana kita hidup di dunia ni ikut umur kita, kita melintas esok macam itulah keadaan dia. Nak perbetulkan perjalanan yang dah lepas, tak boleh dah, melainkan kita bertaubat sajalah. Tetapi kita masih boleh untuk melancarkan perjalanan yang akan datang. Umur kita akan datang. Katakanlah sekarang umur kita 46, mati mungkin umur 63. Yang nak main ni, kita bagi cantik perjalanan dia. Sebab sebahagian ulama kata, macam mana kita punya perjalanan hidup tu daripada umur kosong sampai umur 63, macam itulah cara kita melintas. Masa kecil-kecil tak ada dosa apa, laju mai dah cukup akil balik, dia mula dah buat dosa dah. Dah lambat dah. Mai dah dewasa duk buat dosa-dosa besar apa semua. Itu bahaya, silap-silap kena cakuk dengan pencakuk yang sangat besar kan, pencakuk berduri. Siapa kena cakuk jatuh. Siapa yang dosa dia tu tak berapa banyak, dia nak melintas tu lambat. Bila dah tua, dah berumur dah, banyak amal ibadah, banyak datang masjid semua, laju balik. Sebahagian ulama berpandangan macam tu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah, seluruh umat mengaku dan percaya bahawa memandang Allah adalah puncak kebahagiaan, kerana perkara itu dinyatakan dalam syariat. Itulah nikmat yang tertinggi. Orang yang mengenal Allah Ta'ala di dunia ini seakan-akan telah berada di syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ni orang yang dah makrifah di dunia ni lah. Sebab tu mereka kata, dunia ni pun dah macam syurga dah. Sebagaimana benih manusia akan tumbuh menjadi seorang manusia, dan biji kurma yang ditanam akan tumbuh menjadi pokok kurma, maka pengetahuan tentang Allah yang kita dapat di dunia ini
akan menjelma menjadi penglihatan kepada Tuhan di akhirat kelak. Dan orang yang tidak pernah menuntut pengetahuan itu, ilmu itu, tidak akan pernah mengalami penglihatan itu. Cerita dia, akhirat ini tempat pembalasan. Apa yang kita buat di dunia ini, semua akan dibalas di sana. Dan balasan di akhirat itu adalah berkali-kali ganda. Apa yang kita buat baik sekarang, di akhirat akan dibalas berkali-kali ganda. Kita mungkin buat baik dalam 40 tahun je umur kita, dibalas di akhirat ribu-ribu tahun, selama-lamanya, mak berkali ganda. Kita di dunia buat jahat mungkin setahun, tapi kalau jahat yang tu kena masuk dalam neraka, mungkin ribu-ribu tahun kena duduk dalam tu. Jadi akhirat ni tempat pembalasan dan dibalas berkali-kali ganda. Balasan baik pun dibalas berkali-kali ganda hebat, balasan buruk pun dibalas berkali-kali ganda hebat. Dia tak balas sama, dia balas tu berkali-kali ganda hebat. Samalah juga dengan memandang Allah, yakni mendapat kenikmatan yang tertinggi. Jika di dunia ini makrifah kita tu sikit, akhirat esok akan dibalas, dia akan jadi banyak. Kalau di dunia ini makrifat kita tu banyak, akhirat esok akan dibalas berkali-kali ganda lebih banyak. Jadi kenikmatan memandang akan Allah tu, dia mengikut sejauh mana keagamaan kita lah, terutamanya makrifah tadi. Di dunia ni kita mengenal Allah tu setara mana, akhirat esok kita nampak dia setara itulah. Walaupun dibalas berkali-kali ganda kan, setara itulah. Kalau ulama-ulama mereka dapat kenal lebih jauh, lebih makrifah lagi, akhirat esok mereka akan memandang Allah lebih sedap lagi. Kenikmatan yang tertinggi itu tadi. Melihat ini tidak terbahagi sama rata kepada orang-orang yang mengetahui, melainkan kadar kejelasannya akan pelbagai sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Sungguh pun semua orang Islam ni di dalam jannah akan dapat memandang Allah, dapat kenikmatan tertinggi. Tetapi dari segi berapa lama, dari segi sehampir mana, dari segi sesedap mana, yang tu berbeza-beza. Nabi Muhammad lah orang yang paling terkedepan sekali, yang dapat menyaksikan Allah. Dia paling depan. Kita ni di belakang-belakang. Berbekalkan pengetahuan semata-mata, ilmu saja, tapi kalau tak ada cinta, belumlah cukup untuk mendapat kebahagiaan yang sempurna. Ada orang dia belajar makrifah sampai dia kenal, tetapi tidak sampai cinta. Yang ni satu kerugian. Dari segi untung memang untung dah. Bila kata makrifah tu memang sangat untung lah. Tapi dia rugi tu dari sudut tak sampai ke cinta. Kita dengan Allah ni, daripada tahu, belajar sampai kepada kenal, sampai kepada jatuh cinta dengan dia. Orang yang menyangka bahawa mungkin saja untuk menikmati kebahagiaan di akhirat tanpa mencintai Allah Ta'ala, sudah terlalu jauh tersesat. Bukanlah tersesat pada agama, maksud dia pandangan mereka tu salah lah, kata Imam Ghazali. Ada orang kata cukuplah makrifah, tak payah cinta-cinta lah. Ini orang yang tersilap, dia kena cinta. Ringkasnya, kadar kebahagiaan kita di akhirat sama seperti kadar kecintaan kita kepada Allah Ta'ala di dunia ini. Jadi nak cinta kena makrifah, nak makrifah dia kena tahu. Nak tahu ni kita kena belajar lah, kena ambil tahu lah. Setiap orang yang tak kenal Allah di dunia, maka ia tidak akan melihatnya di akhirat. Orang Islam ni boleh kata kenal belaka, walaupun sikit kenal belaka. Sebab tu orang Islam masuk ke dalam jannah, dia akan dapat memandang Allah. Orang yang tidak memperoleh kelazatan makrifah di dunia, ia tidak memperoleh kelazatan memandang di akhirat. Kerana tidak akan berulang kembali bagi seseorang di akhirat apa yang tidak menyertai dari dunia. Kalau di dunia ni kita tak sampai makam itu, akhirat esok tak dapatlah makam tu. Di dunia kita duduk makam rendah, kita nak harap di akhirat esok dapat makam tinggi, dia tak dapat. Makam situlah, dalam 70,000 hijab tu, kita duduk di hijab yang mana, akhirat esok hijab tu lah.
tidak akan diketam, tidak akan dituai oleh seseorang melainkan apa yang dia tanam. Tidak akan dibangkitkan manusia selain di atas apa yang ia mati di dunia. Jadi kenikmatan syurga itu adalah menurut kadar kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan kadar kecintaan kepada Allah Ta'ala adalah menurut kadar mengenal dia, makrifahnya. Maka pokok kebahagiaan ialah makrifah yang diibaratkan oleh syarak dengan iman. Okay, ringkasnya, makrifah akan Allah di dunia ini ada pelbagai tahap. Ada orang makrifah dia banyak, ada orang makrifah dia sikit. Tajalli ni maksud dia nampak Allah lah, tapi bukan nampak dengan mata. Tajalli kan dia ada takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli ni kita buang sifat-sifat mazmumah daripada diri. Tahalli ni masukkan sifat-sifat mazmumah. Tajalli ni dia nampak kenyataan Allah, bukan nampak zat Allah tu. Tajalli akan Allah di akhirat nanti ni memandanglah kenikmatan tertinggi. Ada pelbagai tahap. Ada orang yang kuat tajallinya dan ada yang lemah. Makrifah akan Allah di dunia ini bolehlah diibaratkan sebagai tunas biji benih pokok. Manakala tajalli di akhirat nanti bolehlah diumpamakan sebagai tunas pokok yang sudah menjadi pokok besar. Kita buat kebaikan yang sikit dan sekejap di dunia, tapi di akhirat Allah balas banyak dan lama. Kita buat jahat sikit dan sekejap di dunia, di akhirat esok Allah balas berat dan lama. Macam kita cakap tadi, akhirat ni tempat pembalasan dan dia dibalas berkali-kali ganda, sama ada baik ataupun buruk. Dunia ini sangat halus, tetapi Allah luaskan syurga seluas langit dan bumi. Dalam hadis kata syurga itu seluas langit dan bumi. Bumi kita ni macam satu debu saja kan, dalam kerajaan Allah ni. Yang syurga tu berkali-kali ganda. Seluas langit dan bumi syurga. Siapa yang dapat sikit di dunia, di akhirat pun akan dapat sikit. Kalau di dunia ni kita beli saham RM1, akhirat esok dapatlah RM1, contohlah. Kalau di dunia kita beli RM100, akhirat esok dapatlah RM100 juta. Di dunia ni makrifah kita sikit, akhirat esok memang bertambah. Tapi tak sehebat orang yang di dunia ni makrifah banyak. Cantikkanlah perjalanan hidup kita dari segi keagamaan, kerana ia sangat mempengaruhi perjalanan kita di titian nanti. Pelajaran makrifah, mukasyafah, musyahadah dan seumpamanya ada dalam pelajaran tasawuf. Muka surat 7. Ni kita cerita tadi, orang yang di dunia ni dia sibuk dengan diri dia, di akhirat dia akan sibuk dengan diri dia. Kenikmatan di dalam syurga berbeza-beza. Syurga itu sendiri ada beberapa tingkat. Orang-orang beriman yang dapat masuk ke dalam jannah, dia akan leka, akan sibuk dengan nikmat mana yang sangat disukainya di dunia. Di dunia ni apa yang dia rasa paling lazat, bila dia masuk dalam syurga nanti dia akan bersibuk-sibuk dengan kelazatan yang itu. Kalau di dunia ni kita rasa Allah paling lazat, ini ulama-ulama lah, wali-wali, Allah paling lazat bagi mereka. Akhirat esok mereka akan bersibuk-sibuk dengan Allah. Kenikmatan tertinggi. Satu, jika di dunia ni kita sangat suka akan makan minum, bila kita berpeluang masuk ke dalam syurga, kita akan sibuk dengan makan dan minum. Makan, minum. Kita mengecap nikmat-nikmat bertahun-tahun dalam tu. Makan, minum. Dua, jika di dunia ini kita sangat suka akan nikmat perhiasan diri, nikmat rumah, akhirat nanti kita akan sibuk dengan nikmat perhiasan juga. Pakaian-pakaian mewah, perhiasan-perhiasan syurga, istana-istana kaca, istana-istana kan. Tiga, jika di dunia ini kita sibuk dengan nikmat berpasang-pasangan, menikah, kahwin, hamba-hamba wanita, di akhirat nanti kita akan banyak sibuk dengan nikmat berpasang-pasangan juga, dengan isteri-isteri kita dan juga dengan para bidadari. Jika di dunia ini kita sibuk dengan Allah, kita makrifah, kita mahabbah, di akhirat nanti kita akan sibuk dengan memandang wajah Allah, yakni tajalli, yakni musyahadah, yakni kenikmatan yang tertinggi.
Kita akan sibuk dengan itu. Dan inilah nikmat yang paling nikmat, paling tinggi, paling agung dan paling besar di akhirat kelak. Inilah nikmat yang menjadi maksud. Maksud ni ialah matlamat para ahli tasawuf, yakni para sufi. Jadi kalau di dunia ni kita tanam benih pokok tomato, akhirat esok dia membesar setara pokok tomato lah. Kalau di dunia ni kita tanam benih pokok rambutan, akhirat esok dia membesar sebesar pokok rambutan lah. Kalau di dunia ni kita tanam benih durian, akhirat esok dia membesar sebesar pokok durian lah. Yang ni tamsilan kepada makrifah. Kalau di dunia ni makrifah kita sikit, akhirat esok memang dia bertambah. Tapi banyak tu lah. Kalau makrifat kita ni banyak, akhirat esok dia bertambah lagi banyak. Dunia dengan akhirat ni dia macam sedutan filem, trailer filem. Trailer filem. Biasa trailer filem ni 3 minit je. Ogos ini akan datang kisah hantu Kak Lima berkahwin lagi. Kita pun tengok, oh dia tunjuk 3 minit je. Cerita sebenar tu 1 jam 40 minit, 100 minit. Dunia dengan akhirat macam tu. Di dunia ni senikmat-nikmat mana pun, yang 3 minit tu trailer filem saja. Akhirat esok baru dapat saksi penuh. Jadi kenikmatan tertinggi di dunia ni ialah memandang Allah. Yang Nabi Muhammad memandang, para sahabat memandang, ulama-ulama sufi duk memandang Allah di dunia ini, yang tu sikit je sebenarnya. Walaupun itu adalah nikmat tertinggi. Di akhirat esok baru dicukupkan. Sebab tu dikatakan, ya Allah cukupkanlah cahaya kami. Sebab cahaya kita ni, kita ada nur. Nur kita ni dalam Quran dia bagi tahu cahaya kita ni berlari di hadapan dan di kanan kita. Sebab kiri dan belakang ni menunjukkan tak baik. Apa benda nur tu? Nur itu ialah sejelas mana kita memandang Allah. Sebab tu di akhirat nanti kita akan berdoa, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Kalau Allah izinkan, kita dapat tengok dia lah. Sesiapa yang di dunia ini hijab antara diri dia dengan Allah sangat tebal, dinding tu tebal, di akhirat nanti dinding dia tebal juga. Siapa yang di dunia ini hijab antara dia dengan Allah tu nipis, akhirat esok nipis lah. Hendak menyingkap hijab-hijab ini, dia ada mata pelajaran dia yang kita sedang belajar ni lah. Ada jalannya, ada tariknya. Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Ankabut ayat 64, dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenar jika mereka mengetahui. Kalau kita ni jenis orang sedar, ada kesedaran, kita akan faham bahawa akhirat itulah kehidupan sebenar. Yang sekarang ni bukan kehidupan pun, sekejap sangat. Kita hidup sekarang, akhirat tu cerita. Sekarang ni nyata. Bila kita dah ke alam akhirat, akhirat tu nyata, dunia ni hanya cerita. Tak ada apa. Sehebat-hebat dunia ni debu je. Akhirat esok, syurga tu seluas langit dan bumi. Tengoklah perbandingan dia macam mana. Sangat jauh beza. Jadi kampung yang sebenar ialah akhirat lah. Rasanya sekadar itu perkongsian kita untuk malam ini. Pelajaran